kan? Belum. Ya, tapi tak tahulah betul ke tak. Tak apa, nanti benda tu boleh tunjuk dulu, tak ada masalah. Tapi okey, assignment yang sebelum ni pun sama jugalah. Kita macam mana pun kita akan submit semua sekali. Siapa yang belum submit, tapi saya tengok macam assignment 1 macam semua dah submit. Saya tengok assignment 1 macam semua dah submit. Tapi saya belum tik nama lagi, tapi saya dah ambil beberapa kata apa marks jugalah. Saya tengok sekejap assignment 1 nampak lah macam semua dah submit, tapi saya rasa macam tak cukup. Tapi yang belum submit tu saya mohon untuk submit lah secepat yang boleh. Sebab saya dah nak, kalau KI markah ni saya tak suka last minute. Okey, jadi apa sahaja pun assignment number 1 ke number 2, number 3 ke yang tak siap lagi tu, maknanya the last due date je adalah pada 31 hari bulan Januari 2022. Okey tak? 31 Januari. Okey tuan. Okey. Boleh. Boleh. Okay, so jadi kita akan semua sekali lah submit untuk 31 hari bulan Januari tahun 2022. Okey, selamat tahun baru semua Okey. So saya nak terangkan hari ini berkenaan dengan kata apa visual teknik. Visual teknik ni sekejap saya punya komputer saya tak tahulah kenapa lambat sangat hari ni lah. Okey. Dia sebenarnya dalam saya punya PhD saya, sebelum saya kupas berkenaan dengan kata apa visual forensik. Maknanya dalam visual forensik ni dia kena subjek-subjek tu kena bersifat objektif. Dia tak boleh bersifat subjektif. Subjectivity ni macam saya ada bincangkan sebelum-sebelum ni, dia adalah maknanya anybody can interpret. Tak ada wrong, tak ada right. Tak ada betul, tak ada salah. Semua orang boleh interpret gambar itu. Tak ada masalah. Dia kata apa, dia boleh cakap apa dia nak cakap lah. Dia tak kisahlah benda tu betul ke, salah interpretation dia betul ke, interpretation dia salah ke, should be no problem. Tak ada benda yang nak dirisaukan. Okey, tetapi dalam bidang forensik, visual forensik ni dia tak boleh subjektif. Dia tak boleh kata apa sesuka hati boleh interpret. Interpret tu mengikut apa yang dia rasa, apa yang dia fikir. Dia tak boleh sebenarnya. Okey, tetapi dia kena bersifat objektif. Okey, means objektif tu adalah gambar-gambar itu perlu mempunyai fakta. Fakta kes. Maknanya dia kena ada kaitan dengan kes. Lepas tu pula punya fakta-fakta. Maksudnya maknanya menceritakan segala yang apa yang terkandung dalam gambar tu. Dia ceritakan everything dalam gambar tu. Contohnya berada di tempat kata apa berlakunya kematian, pembunuhan contohnya, perlu tunjukkan kat mana body mayat tu, lepas tu pula macam mana dia punya darah dia, macam mana percikan darah dia ke macam mana. Sebab apa, kalau kena tikam lain, kalau kena ketuk dengan barang tumpul lain, kalau kena tebas ke apa ke, dia berbeza-beza. Sebab apa, percikan darah ataupun blood stain tu dia berbeza-beza. Kalau contoh kalau kita tetak orang, kalau biasanya bukan kita lah, maksudnya kalau pembunuh lah ataupun orang yang menetak orang, selalunya kalau dia tetak, maknanya darah tu bila dia angkat parang tu ataupun pisau tu, parang tu, jadi maknanya percikan darah tu dia berlainan dengan orang yang kena tikam dengan barang tajam. Dia berbeza. Begitu juga dengan kalau yang kena tetak dengan benda-benda tumpul, macam contohnya kayu ke ataupun pemukul hoki ke ataupun sebagainya ke kan. Jadi dia berbeza-beza. Jadi that's why cara percikan darah tu pun menunjukkan macam mana mungkin barang-barang yang digunakan lah dalam semasa situasi pembunuhan tu. Okey. Begitu jugalah kalau contohnya kalau ada aktiviti pergelutan, maknanya macam mana keadaan bilik tu dan sebagainya. Ini dalam forensik ni, benda ni perlu dirakamkan dalam sekeping gambar. Jadi maknanya orang tengok gambar tu ataupun pihak mahkamah tengok gambar tu sebelum gambar tu ditender ataupun dibolehkan, disahkan, maknanya boleh digunakan sebagai the secondary evidence ni. Okey, jadi maknanya gambar tu dah cukup lah fakta tu, memang tak dipertikaikan lah, maknanya keaslian dia dan sebagainya. Itu adalah visual forensik.
Okey, tetapi kalau dalam fotografi ni, dia sebenarnya objektif ni maksudnya gambar tersebut diinterpret berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu. Macam baru ni saya ada bagi nota berkenaan dengan soalan-soalan berkaitan dengan gambar. Macam mana kita nak membaca gambar. Kita selalu baca gambar ni, kita akan bertanya soalan kepada diri kita sendiri lah. Sebab gambar ni dia punya powerful dia adalah dia ni kata apa, mudah untuk menarik perhatian, yang pertama. Yang kedua, maksud makna gambar tu, makna boleh disampaikan hanya sekeping gambar. Dan ia bersifat universal. Universal tu maknanya sarwa jagat. Maknanya tak kisah kat mana-mana tempat dia berada pun, semua orang boleh interpret gambar tersebut. Okey, tetapi persoalannya, macam mana kita nak interpret gambar dengan betul? Yang ini untuk the last assignment ni, yang ini yang saya minta saudara-saudari semua untuk buat interpretation gambar. Mudah saja. Saya nak hanya 3 keping saja gambar landscape. 3 keping saja gambar landscape, dan gambar landscape ni semua mestilah berada dalam negara. Tak kisah dekat tepi pantai ke kat mana ke. Okey, pilih 3. Okey, 3 ni mesti ada kata urban punya landscape. Maksudnya bandar dan sebagainya lah. Okey, sebab sebelum ni, dalam assignment sebelum ni, saudara-saudari semua dah belajar cara bercatting, the technical. Lepas tu pula saudara-saudari semua dah belajar berkenaan dengan warna, colours. Lepas tu saya pun ada bagi nota berkenaan dengan composition, komposisi ni. Okey, jadi yang ini, nota-nota ini, maksudnya apa yang saudara-saudari semua belajar ni, saudara-saudari semua kena interpret berdasarkan apa yang saudara-saudari semua telah belajar. Okey, jadi that's why ada teknik-teknik dalam kita nak membuat interpretation dalam sekeping gambar tersebut. Jadi yang ini saya nak 3 keping saja. Okey, masukkan dekat dalam slide PowerPoint. Okey, apa yang saya nak adalah cara-cara saudara-saudari semua interpret. Okey, pecahkan kepada 3, buat jadual. Pecahkan kepada 3, iaitu interpretation, the mechanical and the formalistic. Okey, 3 benda tu, bagikan 3 tu. Buat satu slide tu semua gambar je. Okey, kemudian bila kita klik slide tu, the next slide tu buat jadual. Buat 3 pecah. Interpretation, mechanical, formalistic. Okey, so buat interpretation gambar tersebut berdasarkan gambar yang saudara-saudari semua pilih tu. Gambar tu saya tak kisah, boleh ambil kat internet ke, kalau ada gambar sendiri ke. Kalau saya shoot gambar kan, sebab apa tengah sekali musim hujan. Kan, betul tak kan? Kadang-kadang nasib kita okey, bolehlah. Kalau nasib kita tak okey, tak dapatlah gambar. Tapi saya tak nak susahkan saudara-saudari semua, sebab bagi saya assignment number 3 tu pun dah struggle juga. Okey. So jadi saya mudahkan, kita ambil saja kata apa, gambar mana-mana gambar. Even sebenarnya saya sangat galakkan gunakan gambar yang assignment number 3 tu kalau boleh. Gunakan gambar assignment number 3 tu. Tak apa, buruk ke cantik ke, itu soal nombor 2. Cantik ni, dia estetik ni, dia subjektif. Subjektif maknanya semua orang, mata saya cantik, mata saudara semua kata tak cantik kan. Jadi dia bergantung sebenarnya. Jadi nasihat saya, cadangan saya, boleh gunakan gambar yang assignment number 3 tu. Okey, ataupun gunakan gambar assignment. Kalau gambar sendiri lagi senang kita interpret. Betul tak kan? Kalau gambar orang ni, kita nak interpret tu sebab bukan kita yang shoot. So bukan kita yang shoot, mungkin maksud yang nak disampaikan oleh juru gambar dengan maksud yang orang, yang audience ni mungkin berbeza. Sebab kalau kita dalamkan lagi, narrowkan lagi, maknanya kalau orang membuat interpretation ni, first dia mesti ada berdasarkan experience dia, pengalaman dia. Kalau dia jenis orang art, of course dia ada pengalaman, belajar seni tu secara formal ataupun informal. Okey, mungkin dia belajar buat diploma foto ke, diploma grafik ke. Kalau selalunya kalau orang art and design ni, dia boleh buat interpretation, dia faham the principal element dalam interpretation tersebut. Okey, itu berdasarkan pengalaman dia. Kalau orang belajar accounting, disuruh interpret, mungkin cara interpret dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Kalau orang business tengok gambar, berbeza. Kalau orang engineering tengok gambar, berbeza. That's why background tu berbeza-beza. Background tu berbeza-beza. Okey. Ada soalan ke Asyam ni? Kita buka tu. Okey. Jadi
itu adalah pengalaman. Okey, pengalaman tu termasuk juga dengan dia punya background education dia, dia punya environment, tempat duduk dia, tempat tinggal dia, mungkin the teknologi dia. Ini faktor-faktor yang mainkan peranan dalam membuat interpretation tu. Kalau kita narrowkan lagi lah pengalaman. Yang faktor-faktor yang lain tu contohnya mungkin dia ni kata apa seorang yang kata apa literate. Literate ni maksudnya dia tahu cara nak interpret gambar. Bila dia interpret gambar, dia boleh jadi seorang yang literasi. Kalau dia tak boleh interpret gambar, dia tak boleh jadi seorang yang literasi. Maknanya ini yang saya sebut sebagai kompetensi visual. Ini kalau saudara-saudari semua esok kalau siapa yang nak belajar lebih dalam lagi sebenarnya lagi banyak lagi bidang-bidang dalam visual ni yang masih belum dikaji lagi, belum dikupas lagi, belum diperkembangkan lagi. Yang ini yang kata apa, yang mungkin saudara-saudari semua boleh bincangkan nanti sekiranya kalau saudara-saudari semua lebih fokus on research lah. Dalam research dia berbeza. Tapi kalau seorang researcher dalam bidang seni ni, dia perlu melalui kata apa, the knowledge about the mechanical tu. Mechanical ni the technical, the basic ni dia kena faham. Contohnya exposure, dia kena faham how to control the ISO, aperture, shutter speed, dia kena faham. Okay, so ini yang kita sebut sebagai mechanical. Kemudian kita tambah lagi dengan white balance dan apa yang saudara-saudari semua belajar sebelum baru-baru ni. Okay, ini yang kena faham. Maknanya as the researcher, kita kena faham the mechanical tu, kita kena faham. Kita kena tahu conduct kamera, kita kena tahu the process of the camera, kita kena faham kata apa, macam mana gambar, the philosophy of the camera tu sendiri, mechanical tu. Itu yang kalau saya ambil daripada Flusser 1973 tu. Saya selalu sebut Flusser ni sebab apa? Sebab bagi saya Flusser ni dia punya the knowledgeable dia cuba nak mengupas about the philosophy tu, kata apa, fotografi tu secara kata apa, secara lebih kata asas dia. Mengapa? Sebab kita memang tahu fotografi ni daripada cahaya. When we talk about the lighting, is that the photography? Okay, sebab tu fotografi ni satu-satunya bidang yang science and the technology, the physics, the kimia semua dalam bidang fotografi ni. Kalau dahululah, sebab bila UiTM dia masukkan conventional, okay, dia sekaligus telah membuang jati diri fotografer tu. Kenapa? Sebab when we talk about digital ni dia mudah, memang mudah. Semua orang boleh ambil gambar. Sebab kalau kita tengok teknologi sekarang ni sampai tak terkejar teknologi tu. Memang kita tak boleh nak terkejar teknologi tu. Sebab dia makin lama makin mudah. Bila makin lama makin mudah, orang makin lama dia ambil ringan berkenaan dengan the asas, the philosophy tu. That's why bila saya tanya budak-budak foto sekarang ni berkenaan dengan the philosophy of light, diorang tak boleh jawab. Sebab kalau diorang tak boleh jawab, that means that ada problem. Sebab apa? Jati diri fotografer tu tak ada. Dia tak faham lighting, sifat-sifat cahaya, dia tak faham. Cahaya dalam ukuran apa, dia tak faham. Macam mana tiba-tiba boleh ada warna, dia tak tahu. Tak boleh nak sebut benda tu. Begitu juga kalau kita buat proses developing. Developing ni maknanya gambar tu daripada invisible kepada visible. Invisible kepada visible means kat filem tu, daripada kalau kita shoot tu, kalau kita tak buat processing tu, proses gambar ataupun proses developing tu, makna gambar tu tak timbul. So macam mana nak kasih gambar tu timbul? Kita kena buat proses developing. Proses developing tu kita kena ada bahan-bahan kimia yang untuk nak menaikkan ataupun nak visiblekan gambar tu. Sebab tu dia ada tata cara dia. Ada sukatan-sukatan bahan kimia dia yang perlu digunakan ratio yang betul. Dia punya campuran-campuran tu ratio dia kena betul. Even dia punya kata apa, nak develop tu, proses developing, nak goncang tu pun kena cara yang betul. Itu adalah proses developing. Belum sebut lagi proses fixing, mengekalkan gambar. Mengekalkan gambar, proses fixing. Kemudian stop buds, iaitu kita nak mengalirkan, nak buang semua silver helix tu. Itu adalah dalam proses biasa, konvensional. Bila sebut proses konvensional tu, nak ataupun tidak, fotografer tu dia kena mahir exposure. Dulu kalau kita shoot, kita tak tahu gambar tu macam mana bentuk exposure. That's why yang kita pakai bracketing tu. Bracketing tu sebenarnya, kalau ke digital sekarang ni, diorang dah tak tengok bracketing, diorang tengok dekat LCD view.
Bila tengok LCD view tu lah gambar tu diorang main auto je. Tu sebabnya kalau sebagai fotografer profesional kita tak main auto. Auto tu kalau benda tu tidak cepat. Nak cepat contohnya kalau kita dalam journalism lah, kalau nak shoot benda-benda yang memang maybe one time for the one moment lah. Memang dia takkan ada momen-momen lagi dah. Kan? Jadi kita gunakan auto tu sebab kita nak pastikan sebab dalam journalism dia tak ambil berat pun pasal technical ni. Dia lebih kepada the story, penceritaan. Itu adalah dalam journalism. Dalam advertising tak boleh cerita je semata-mata. The picture must be perfect. That's why gambar tersebut must be perfect. Lightingnya kena betul, dia kena ISO yang betul, picture yang betul, shutter speed yang betul, warna yang betul, lighting yang betul. Itu dalam advertising must be perfect. Dalam journalism tak kisahlah gambar tu blur ke apa ke, dia tak ada masalah. Yang penting story tu sampai. Itu different dalam konsep tu. Tapi kalau dalam fotografi punya the filosofi asalnya sama, iaitu dia kena bermain dengan technical. Sebab tu Flusser dia sebut bahawa gambar ni, kita ni kamera tu sebagai mechanical. Kita ni sebagai camera operator. Kita yang operate gambar tu. Kita yang operate kamera tu sebab kita yang tahu gambar macam mana yang kita nak hasilkan. Itu apa yang Flusser sebut lah. Dia sebagai camera operator. Dia sebut juga pasal image, dia sebut juga pasal lighting, dia sebut juga pasal tu. Itu dalam konteks the filosofi tu. Yang itu saya tak nak dalam sangat. Sebab apa, kalau dalam sangat ni kan saya rasa semua pening kepala. Jadi sebenarnya seronok sebenarnya. Sebab apa, kita dapat study lagi besar lagi bidang fotografi ni, visual ni sebenarnya besar. Banyak lagi yang belum lagi kajian-kajian yang lain belum dibuat. Sebab tu bila saya consult, saya sebagai supervisor, saya bawa saya ada lebih kurang 6 orang pelajar master, 5 orang pelajar PhD. Saya selalu kata kita mesti kata apa, tukarlah UI tag punya style. Janganlah sikit-sikit kaji asyik nak baca gambar je advertising, cara-cara nak baca gambar advertising, kemudian you buat dia dalam secara subjektif. Kena ubahlah, change lah macam mana nak jadi objektif. Macam supervisor saya dia tak ada pengalaman dalam fotografi. Dia memang tak tahu pun pasal visual, but he is a kata apa, communication punya pakar. Dan juga satu lagi seorang supervisor saya rujuk tu seorang saintis. Dia selalu cakap, dia kata dia tak percaya subjektif. Dia nak tengok interpretation tu secara numbering. Pening kepala saya masa tu. Macam mana kita nak tunjulkan interpretation tu secara kata apa, numbering. Okey, sebenarnya boleh sebenarnya. Maknanya data tu dikeluarkan secara statistik. Macam mana proses baca gambar tu? Ada benda tu. Kalau rajin boleh cari paper saya lah. Tapi nak baca kena faham lah statistical punya kaedah. Okey, yang itu saya kata kena change. Sebab itulah kata apa, bila saya ambil pelajar-pelajar master saya kata ada seorang tu buat tentang CVD, color deficiency, color vision deficiency, buta warna. Dia keluarkan rumus-rumusnya, very scientific, sangat scientific. Kemudian dia saya suruh dia buat kaedah secara eksperimen kaedah secara saintifik. Okay, alhamdulillah dia faham, dia boleh buat. Dia keluarkan rumus-rumus macam mana kalau nak tengok warna hijau, ini rumus dia. Nak tengok warna merah, ini rumus dia. Rupanya fotografi boleh sampai ke arah itu. Yang seorang lagi buat tentang visual anthropology. Dia nak tengok visual anthropology, gambar-gambar sejarah. Tapi saya kata gambar sejarah sahaja, kalau kita baca sejarah itu sendiri, kalau kita tengok gambar sejarah itu berdasarkan interpretation kita, tapi dia perlu juga knowledgeable about the sociology dan juga history. We are not the historian. Jadi macam mana nak baca gambar? Kita analisis gambar berdasarkan yang saya kata baca gambar ni. Interpretation, mechanical, formalistic. 3 benda tu. So asingkan 3 benda tu. Yang itu sebenarnya dapat bantulah untuk kita buat interpret gambar tu untuk lebih baik. Sebab saudara-saudari semua memang kena tahu cara nak interpret gambar. Okey. So saya teruskan kepada presentation. Okey, sekejap Okey, yang ini saya kata visual literasi tu. Nampak semua Bila buka ni saya tak nampak saudara-saudari semua Nampak. Okey.
Kalau kita tengoklah, ini kata apa ciri-ciri lah, apa itu visual literasi. Yang ni siapa yang cita-cita nak buat master ni, nak buat PhD, tolonglah buat dalam visual literasi ni. Visual literasi ni banyak dikaji dalam bidang education. Orang education suka kaji visual. Sebab apa orang bukan education saja. Orang engineering, orang fakulti sains komputer kan, diorang nampak, diorang sedar bahawa visual ni sangat very powerful. Sangat powerful. Sebab apa Sebab dia sebagai salah satu method, kaedah kata apa communication yang sangat berkesan. Jadi maksudnya ini maksud visual literasi ni, maknanya ability to decode, interpret, create, question, challenge and elaborate text that communicate with the visual image as well as or rather than words. Jadi maknanya dia ni boleh question, dia boleh interpret, dia boleh decode, dia boleh create, dia boleh buat lagi ni. Kita ni sebagai seorang visual literate, kita bukan saja boleh baca gambar, malah kita boleh buat lagi. Yang ini kekuatan kita sebenarnya. Sebab kebanyakan researcher daripada bidang yang mengkaji pasal visual ni kebanyakan orang sosiologi, dia bukan orang art. Orang sosiologi ni dia hanya tahu tengok gambar, dia mengkaji tentang macam mana cara nak baca gambar, tapi dia tak tengok dalam aspek mechanical. Ini bukan saya cakap, ini Roland Barthes cakap. Ini Fernando Souza pun cakap. Dia kata kalau siapa rajin baca buku Roland Barthes ni, buku Roland Barthes ni, ada yang masuk lambat, siapa yang rajin baca buku Roland Barthes ni, kita dapat tengok bahawa dia sendiri pun mengakui bahawa apa yang dia buat, kata apa, baca gambar tu bukan daripada dia punya pengetahuan dalam mechanical tu, technical tu, tapi dia hanya baca secara dasar, dia tak baca lebih mendalam lagi. Sebab dia tak faham tentang formalistik, dia tak faham tentang mechanical, dia hanya masuk interpret sahaja. Ini kekuatan kita boleh masuk semua benda. Jadi kalau kita tengok balik kepada apa yang dikatakan oleh Medalia ni, maknanya gambar ni are never innocent or natural reflection of reality. Maknanya kalau orang tengok gambar ni, orang kata this is reality, orang percaya. Tapi dalam the teknologi sekarang ni, dia boleh dimanipulate. Manipulation ni ada orang kata is negative. No, manipulation is not negative. Manipulation tu dia adalah lebih kepada proses macam mana kita nak tambah baik gambar tu. That's the manipulation. Dia bergantung kepada niat sebenarnya. Kalau niat kata apa, dia adalah untuk nak manipulate gambar tu semata-mata untuk dia nak mengubah history, sejarah, cerita dan sebagainya, itu benda yang negatif. But in the positive side, dia adalah untuk kata apa, untuk tambah baik lagi gambar tu, daripada gelap kepada terang, daripada terang untuk lebih dominance dia punya colourful dia dan sebagainya. But kalau kita sebut visual image ni, dia lebih kepada tunjukkan kepada reality. Ini saya kata dalam skop gambar ni dia tunjuk pasal sosio, budaya, reality, culture dan sebagainya. That's the powerful of the picture sebenarnya. Literasi visual tu, image tersebut. Yang seterusnya kalau kita tengok analisis tu, kalau untuk soalan yang saya bagi banyak-banyak tu, kita simpulkan saja 5W1H. So jadi maksud kita tengok macam mana, apa teknik-teknik yang digunakan dalam gambar tu. Itu kita kena kupas sikit-sikit lah. Yang ini kupasan ni saya mohon jangan buat banyak panjang, buat poin-poin sudah. Contohnya teknik-teknik yang digunakan. Contohnya teknik apa, white balance apa dia pakai. Sebab tu saya rasa kalau kita nak mudah, kita buat gambar kita sendiri. Kalau gambar kita sendiri, kita tahulah white balance apa kita pakai. Kita pakai white balance warna apa, ke walaupun custom sekalipun kan, fluorescent ke, independent ke dan sebagainya. Teknik apa yang digunakan, silhouette ke, apa ke. Kemudian kita describe the visual feature, kemudian the name of visual technique, the discuss the meaning convey. Maknanya meaning convey ni maksudnya apa mesej-mesej yang kita nak sampaikan, yang cuba nak disampaikan oleh fotografer tu. Apa mesejnya? Sebab tu saya kata yang ini kita nak selaraskan. Sebab tu fokus pada 3 je. Interpretation, mechanical, formalistic. Interpretation tu adalah apa, discuss the meaning of convey tu.
convey it, maknanya macam mana message tu disampaikan. Kalau dalam mechanical, apa teknik-teknik yang digunakan. Kalau dalam formalistik, apakah the principal element yang digunakan dalam gambar tu. So tengok balik nota-nota yang berkait rapat dengan formalistik yang saya bagi tu. Line, shape, texture, colour, shadow kan. Itu adalah istilah formalistik yang digunakan Okey. Ini contohlah maksudnya ini gambar contoh gambar lukisan. Dia sebenarnya visual ni sebenarnya dalam lukisan boleh grafik, boleh foto, boleh dan sebagainya nampak dia punya gambar tu. Kalau kita tengok ni Queen Elizabeth yang pertama. Okey. Queen Elizabeth pertama kalau kita perasan tengok belakang dia gambar peperangan. Sebab zaman pemerintahan baginda ni memang banyak berlaku peperangan. Peralihan kuasa, perebutan kuasa. Even sebenarnya dia ni pun sebenarnya anak kepada King Henry ke-8. Okey, King Henry ke-8 ni dia ada anak lelaki iaitu King Edward yang ke-7. Jadi mati awal. So diganti oleh kakak dia. Kakak dia ni adalah Queen Mary. Orang kata Bloody Mary. Bloody Mary ni dia kahwin dengan Prince King Philip lah daripada Spain. Bloody Mary ni dia ni adalah orang Protestant. Dia bukan orang Katolik. Dulu di sana dulu ada perang antara Katolik dan Protestan. Pahaman dia punya mazhab dia. Jadi dia ni cuba dibunuh, difitnah, dibunuh oleh kakak dia. Okey, tapi tak berjaya dan akhirnya bila kakak dia mangkat, dia naik sebagai Queen Elizabeth yang pertama. Jadi dia ni dikenali sebagai the Virgin Queen, Virgin Queen. Orang kata Virgin Queen lah kan. Okey, tengok ini gambar peperangan, nampak peperangan. Kemudian ada angkatan laut kat sini dia menunjukkan dia ni Britain dahulu pada zaman pemerintahan dia ni. Okey, maknanya sebagai sebuah negara yang sangat kuat dalam angkatan laut. Nampak dia pegang globe ni, menunjukkan yang dia ni memang sangat berkuasa, genggam dunia. Lepas tu nampak mahkota, crown dekat situ. Dalam skeping gambar ni dia cerita semua benda dia punya dia punya keagungan dia memerintah sebagai Queen Elizabeth pertama, Ratu Britain, Ratu British. Jadi yang ini dalam skeping gambar saja. Maknanya kalau orang yang faham history, orang yang faham sejarah, dia boleh ceritakan benda ni dengan lebih mendalam. Tapi kalau orang yang tak faham sejarah, tak ada maknanya gambar-gambar ni semua. Orang tak faham. Faham tak? Even dia ni pun orang tak tahu siapa. Kalau itu nampak tak different di antara orang yang faham sejarah dengan yang tak faham sejarah lah. Tapi sebab tu saya kata bila nak jadi literate ni, nak ataupun tidak, memang dia kena kena faham sedikit, kena ada knowledge pun sebenarnya dalam bidang fotografi tu. Ini teknik-teknik yang dipakai. Contohnya teknik apa image tu, dia punya reka letak dia punya apanya kan, structure dia ni apa yang nak kasih faham. Yang ini adalah salient gaze vector. Yang ni nanti insyaAllah dalam seminar yang kelima ataupun nanti ada dalam nota dalam edisi saya akan bagi ni. Ni ada tambahan sikit lah berkait dengan salient gaze vector, demand, offer, angle, shot, color, lighting, contrast and symbolism and icon. Ini adalah structure dia. Structure ni yang kita sebut sebagai formalistik. Nampak structure ni yang kita sebut sebagai the formalistic gambar tu. Jadi kita kena faham lah konteks dia. Ini dalam proses interpretation dia. Historical, when and where, culture, political, social, responded context, impact on meaning. Ini dalam konteks interpretation. Interpretation. Ini dalam konteks formalistik. Okey. Ini adalah dalam konteks sebab maknanya dalam dia punya knowledgeable dia. Tapi saya tak payah nak fokus on the subjective frame. Kita fokus on the structure frame dengan culture frame. That's why yang saya fokuskan yang 3 tadi tu. Interpretation, mechanical, formalistic. Lebih jelas, lebih mudah. Ini yang orang yang Gunter Kress dengan Bellwood buat. Gunter Kress Bellwood buat, maknanya dia ada dalam culture frame, dalam social frame. Jadi maknanya dia lebih mendalam dia punya proses interpretation dia. Tapi kalau dalam art ni, dia banyak tengok kepada formalistic mechanical tu. Okey, yang ini dalam seni lah. Okey. Critical frame.
gaps and salient, manipulation of image. Ini tak perlulah. Critical ni maknanya lebih mendalam lagi. Dia tengok dalam kata gaps dengan salience dia. Ke salience manipulation dalam gambar tu macam mana. Positioning of the responder. Maknanya reka letak ni semua dia ada maksud-maksud yang tertentu. Yang dia nak cuba nak sampaikan. Ini dalam critical frame. Yang ini tak perlulah kita masukkan. Sebab apa, yang ini kalau esok, kalau saudara-saudari semua nak belajar master ataupun PhD ke nak buat research berkenaan dengan nak baca gambar ni, ini pun boleh digunakan lah dalam critical frame tu. Okay, ni composition lah. Macam saya sebut tadi tu, framing, composition, rule of third, background, contextualized and non-contextualized. Apa itu, tak silap saya pun ada bagi tahu hari tu contextualize tu apa, non-contextualize tu apa. Contextualize ni adalah background, adalah dia mesti ada berkait rapat dengan subjek. Kalau non-contextualize ni dia blurkan background ni, itu adalah non-contextualize. Simple aja. Jadi maknanya background ni sebenarnya dalam gambar main peranan. Kalau gambar tu dia ada kaitan dengan subjek, okay, dia contextualizekan background tu. Kalau gambar background tu tak ada kaitan dengan subjek, dia non-contextualize. Mungkin gambar tu dia fokus saja. Ni framing, proximate, close up shot, medium shot, long distance shot, bird's eye view, 2-point shot. Ini dalam framing yang terletak dalam formalistik. Nak ataupun tidak, kita mesti ada sikit lah berkaitan dengan angle gambar tu. Mesti ada main dengan angle gambar. Gambar ni apa? Bird eye view ke, gambar ni lebih kepada eyes view ke, bird's eye view ke, kan? Maknanya dia punya kata apa, angle-angle yang digunakan lah. Perspektif, high angle, low angles, eye level, chanting. High angle makna gambar ni tinggi, angle yang tinggi, low angle gambar tu ke bawah, eye level gambar tu setara dengan mata kita, kalau chanting dia sengit. Ini dalam perspektif. Ini semua dalam formalistik. Yang ini kalau kita interpret gambar-gambar bersifat journalism, kita mesti tengok dia punya body language dia, facial expression dia, gesture, posture, position of body or hand, proximate. Sebab apa, kalau dalam journalism ni dia mesti ada bermain dengan 3 perkara, iaitu situation, face expression dengan body language. Sama jugalah facial expression dia, gesture dia. Kalau contohnya orang tu tengah goreng pisang, mestilah tunjukkan muka dia tu tengah menahan panas minyak berhaba dia nak goreng pisang tu. Lepas tu pula mesti tunjuk juga kat mana adalah di gerai goreng pisang, ada nampak pisang gantung-gantung. Lepas tu siapa dengan dia? Dia seorang aja. Dia seorang saja. Kan? Itu dalam journalism, yes. Dia bermain dengan yang 3 benda tu, iaitu face expression, body language dengan situation. Itu dalam journalism. Okay. Ni reading parts ni. Yang ini the next nota saya akan beritahu lah. Salience tu apa? The dominant image. Vector adalah the line ni. Ni line ni vector. Line ni vector. Maknanya mata kita mengikut dia punya garis-garis ni. Gaze demand, the eyes of image demand out attention. Demand ni maknanya di luar image. Gaze offer maknanya yang gambar-gambar yang ada dekat dalam kata apa, subjek-subjek yang ada dekat dalam gambar tu. Ni teks. Teks ni kadang-kadang digunakan dalam advertising. Ni teks. Colors, warna, macam saya sebut, main dengan simbol, monochromatic, black and white, saturation, okay, dramatic, use light. Yang ini adalah warna main peranan untuk kita nak tarik minat orang lah untuk nak tengok gambar kita. Warna sangat main peranan kelas. Kartun, ni semua dah tak perlu dah. Okey. Setakat ini, okey, daripada penerangan ringkas saya sebenarnya, tadi itu lebih kepada formalistik sebenarnya dan cara-cara nak baca gambar. Tapi nak lebih mudah, jangan pening-pening kepala, just fokus 3 saja. Interpretation, mechanical, formalistik. Okey, gambar yang nak diinterpret tu hanya 3 keping saja dan mesti masuk urban. Urban tu maknanya gambar-gambar yang cityscape ke, nampak bangunan-bangunan Kuala Lumpur ke, Ipoh ke, Sarawak ke, apa ke, tak kisahlah. 2 tu tak kisah, apa saja, as long the landscape, dan buat proses interpretation tersebut. Nota tadi tu dia boleh bantu untuk lebih detail. Saya letak 3 je.
Tiga benda ni adalah interpretation, boleh masukkan contohnya culture frame ke apa ke, mechanical, of course the mechanical of the gambar, kamera tu sendiri, and the third one adalah formalistic. Formalistic tu boleh masuk tentang warna, angle, itu dalam formalistic. Clear tak kelas? Okey tak ni? InsyaAllah. Laju sangat ke? Tak ada sir, okey je. Pagi-pagi ni ngantuk dengan hujan, dengan dengan tak panas, kalau tidur balik sedap ni. Kan? Ni kan ada yang dengar saya punya lecture ni atas katil lagi ni. Ya ke ni? Tak adalah. Tak ada dah bangun Okay. Okay, you have any question? Doktor, interpretation tu maksud dia macam structure frame semua tu lah. Ya, betul. Structure itu adalah proses interpretation. Body language ke apa, itu interpretation. Kita tengok gambar tu, kita interpret gambar tu, itu ada proses interpretation. Maksudnya maksud makna gambar, itu interpretation. Mechanical is mechanical. Mechanical is technical dalam kamera tu. Formalistic adalah yang nak susun gambar tu, kita nak mengubah, kalau siapa pandai ubah bunga, nak mengubah gambar, nak susun subjek-subjek tu, itu adalah formalistic. Itu dia. Okey, lagi? Ada soalan lain? Maksudnya formalistic tu susun gambar. Kita kena cerita kan pasal formalistic tu kan, tapi gambar tu gambar yang contoh kita shoot kan. Ni kita yang susun lah gambar tu. Tak, kita ceritakanlah berdasarkan apa, macam mana kita susun gambar tu, subjek-subjek tu, line dia, shape dia, texture dia, dia punya angle yang digunakan, warna yang dipakai, itu adalah formalistic. Okey. Itu adalah formalistic. Okey. Nota formalistic, yang nota-nota composition tu, itu adalah formalistic. Faham tak? Dapat? Saya suka ambil kata formalistic tu sebab dia ada daripada Clive Bell and Roger Fry. Okey, dia formalistic. Formalistic ni memang kata apa, strukturul content gambar dalam gambar tu, macam mana subjek-subjek itu disusun. Gunter Kress dia buat grammar, visual grammar. Itu Gunter Kress pun boleh dipakai juga. Dalam kata apa, formalistic ni dia ada dua peringkat. Satu peringkat yang basic, satu peringkat yang literasi. Literasi tu yang salient, gap, vector, itu adalah kata apa, dalam formalistic. Kalau saya bincang lagi kalau saya buat kelas berkaitan dengan formalistic ni, ambil masa 3 minggu nak habiskan, 3-4 minggu nak habiskan. Sebab apa? Dia memang banyak sangat sebenarnya. Line, shape, texture, depth, shadow, kata apa 2D, 3D, lepas tu pula masuk seperingkat yang literasi tu, masuk gap, vector, salient, gaze, demand, ni semua dalam formalistic. Warna pun dalam formalistic. Tapi the technical white balance, nak conduct warna dalam Kelvin ni, dalam nanometer ni adalah mechanical. So apa dia nak set up color temperature tu, itu dalam mechanical. Dapat? Any question? Lagi? Okey, kalau nak cerita pasal mechanical, doktor, macam mana tu? Letaklah aperture berapa, shutter speed berapa, ISO berapa. ISO dia rasa boleh berdasarkan kepada pengalaman masing-masing. Kalau dalam gambar tu, contoh ambil gambar internet maybe ISO-nya 400, 800, aperture-nya saya rasa menggunakan shutter speed mungkin pakai low shutter, sebut general je senang. Itu mechanical lah. Alright. Okay, lagi? Okay, faham. Faham Okay, so itu saja. Saya nak 3 keping aja. Masukkan dalam slide PowerPoint. Slide 1 gambar saja, ambil gambar tu. Slide 2 adalah buat jadual. Interpretation, mechanical, formalistic. 3 keping saja, dan itu yang akan dipresent pada 29 hari bulan 1 nanti. Itu yang akan present pada 29 bulan 1. Clear Semua point form ke, doktor? Ya, point form saja. Jangan buat karangan pula. Okey. Point saja. Point form saja. Sir, slide yang Sir present tadi tu, Sir tak kat you feature?
Yang mana? Yang tadi, yang baru tadi. Esok saya akan letak di future. Esok atau Isnin lah. Isnin lah Okey, terima kasih. 3 hari bulan. Jangan risau, saya akan letak lagi future. Okey, terima kasih. Sama. Okay. Doktor nak cakap apa Yes, ni? Jadi dah cakap apa ni gambar tu dengar boleh ambil ke internet. Tak dengar lah ni Sophia, tak dengar? Apa ni? Putus-putus. Boleh ambil ke internet gambar tu ke better kita pakai gambar kita sendiri? Kalau nak lebih cantik kita punya proses interpretation tu pakai gambar sendiri. Kalau dah tak boleh, contohnya rumah banjir ke apa ke, pakailah gambar internet. Saya tak ada masalah. Yang saya dah tengok sebenarnya cara saudara-saudari semua, tuan-tuan dan perempuan semua, cara interpret saja saya tengok. Itu je. Gambar saya dah tak kisah dah. Gambar assignment number 2, number 3 tu dah tengok gambar. Betul tak? Saya tak nak ulang lagi dah. Jadi maknanya pakai gambar apa, gambar. Kalau nak pakai gambar nombor 3 tu pun boleh juga. Tak ada masalah. Boleh Sophia? Faham tak? Situation dia apa-apa situation lah kiranya. Tak kisah. Situation dia apa-apa situation. Sebab saya nak tengok yang cara proses interpretation itu saya nak tengok. Yang gambar tu saya tak kisah dah. So apa nombor 2, nombor 3 dah main technical kan? Betul tak? Kalau semua perasan nombor 2, nombor 3 dah main technical. Nombor 1 dah lebih kepada kata apa, kita nak kenal-kenal dahulu, kata apa landscape foto. Nombor 2 tu lebih nak bracketing lah. Nombor 3 adalah lighting study lah. Nombor 4 adalah proses interpretation. Lengkap lah 3 benda tu. Interpretation, mechanical, formalistic. Cuma saya tak boleh letak interpretation tu depan. Sebab apa? Sebab kalau saya letak interpretation tu depan, mechanical tak faham, formalistic tak faham. Tak guna juga. Jadi untuk melengkapkan literasi visual ni, dia perlu lengkap 3 benda tu. That's why yang Abigail Hawson, dia punya teorinya iaitu stage theory ni, dia kata teori ni tak boleh dilangkau. Dia kata proses interpretation tu dia kena bermula daripada mechanical. Kena bermula daripada proses mechanical interpretation kemudian formalistic. Itu dia katalah. Tapi saya kata kalau begitu, sebab apa setiap orang dia berbeza-beza. Saya ada tulis dalam saya punya thesis saya cabar dia punya teori dia. Teori ni bagi saya dia kata tak boleh langkah. Tapi bagi saya, teori ni sebenarnya boleh dilangkah sekiranya kalau kita faham betul-betul the whole proses interpretation tersebut. Proses interpretation tersebut. Jadi yang kedua adalah dia ambil masa 10 tahun untuk nak buat kajian tu. Dia buat macam mana? Dia duduk dekat galeri museum tu, dia tengok orang seorang-seorang datang. Maknanya dia buat based daripada observation dia. Tapi saya lebih kepada scientific. Jadi maknanya kadang-kadang kita dapat unexpected. Maknanya walaupun orang tu tak tahu technical, tetapi disebabkan dia faham macam mana sebab apa environment dia dah biasa duduk dalam environment gambar visual. Kenapa saya kata tengok kalau kita jalan nampak papan iklan, nampak gambar, tengok TV nampak gambar, tengok kat WhatsApp nampak gambar. Maknanya hidup dia memang dah totally dalam visual, dia punya scenes, senario dia. Betul tak? Dia dah memang hidup dalam visual. Dia faham gambar tu, dia nampak gambar tu, dia tahu gambar ni cantik tak cantik, gambar ni tegang sangat, gelap sangat, kena apa dan sebagainya. Lagi satu dia belajar mungkin knowledge dia tu dia dapat daripada kawan-kawan dia punya percakapan, daripada YouTube. That's why zaman sekarang punya kajian berkaitan dengan literasi visual ni lebih mencabar daripada zaman dahulu. Zaman dahulu tak semua orang tengok gambar. Betul tak? Surat khabar, majalah dan sebagainya semua ada gambar. That means kehidupan kita sebenarnya dah dikelilingi oleh visual. Sebab tu saya kata itu yang differentnya kita ni, ataupun sebenarnya kita ni lebih kurang sama dengan Meskom. Meskom dia belajar cara macam mana nak bercakap, communication dan sebagainya. Dia kata orang media dan sebagainya. But media tu sendiri menggunakan visual. Visual tu daripada kita, daripada art stream tu, daripada fotografi, daripada grafik, daripada fine art. Itu adalah, tetapi lebih mendalamkan lagi sekiranya dia faham the filosofi tu, the principal element tu. Itu yang buatkan gambar tu bila kita buat interpretation, proses interpretation tu dia nampak knowledgeable, nampak more educated. Itu dalam kajian lah. Itu that's why saya kata saya suka bercakap berkenaan dengan benda-benda teknikal ni. Itu yang different kita dengan orang yang belajar foto yang bukan dalam pada konteks formal.
Sebab tu kalau kita perasan dalam struktur kurikulum kita ni, kenapa kita ni didedahkan dalam belajar tentang elemen art, kita belajar tentang the Islamic punya art, kita belajar tentang Renaissance, kita belajar tentang tamadun Mesopotamia punya kajian art dia dan sebagainya. Sebab ini adalah kata apa benda-benda yang kata apa memberikan kita knowledgeable berkaitan dengan konseptual tu yang membezakan kita dengan orang yang tak belajar art. Orang tak belajar art ni dia hanya mechanical saja mungkin. Kalau tengok fotografi dia belajar mechanical saja, tapi jarang dalam kata apa dalam video-video mungkin yang dihasilkan oleh orang yang tak ada knowledgeable dalam dia tak sebut knowledgeable lah. Knowledgeable semua knowledgeable. Literate ni that's mean yang bercakap dalam konteks kata apa yang macam saya sebut tadi tu, the philosophy, the conceptual dia tu dan sebagainya. Itu yang membezakan kita dengan orang-orang yang di luar sana tu. Itu sebabnya kenapa saya tekankan pada benda-benda ini pada pelajar-pelajar saya. Sebab apa? Sebab apa? One day saya kata maybe you as the professional photographer, you ada nama yang meletup, you ada work yang cantik. Mungkin orang akan invite you untuk you speaker, untuk jadi speaker lah, untuk cakap. Dan salah satu soalan yang saya suka tanya kepada the professional photographer, how you develop your content? Macam mana kita develop content tu nak menunjukkan gambar tu cantik ke tak cantik? Ada nilai estetik ke tak nilai estetik? Fotografer yang ada knowledge ni, dia boleh cerita balik pasal kata apa content gambar tu berdasarkan yang 3 benda tadi tu. Interpretation, mechanical, formalistic. Yang ni teori saya Saya punya asas teori sebelum saya pergi ke teori the next stage kepada teori saya. Benda paling simple ni. Orang kata dalam teori saya ni dalam maybe dalam 3%, 5% saja 3 benda ni. Okey. Tetapi kalau orang yang tak ada knowledge, dia boleh cakap benda tu subjektif, orang tak faham. Dia kata, saya ambil gambar cantik berdasarkan apa yang saya rasa. Apa yang kau rasa? Kau rasa macam mana? Kan? Betul tak kan? Orang tak boleh faham apa yang kau rasa. Jadi kita tak boleh cerita benda tu is a very subjective. Nampak tak benda dia? Itu yang membezakan kita dengan kata fotografer-fotografer yang hebat kat luar sana tu. Sebab one day macam saya rasa cakap terserang je lah. Sebab tu saya kata kalau saya mengajar ni kan, saya suka the sharing the knowledge tu. Supaya one day saudara-saudari semua, tuan-tuan dan perempuan semua dapat gunakan knowledge tu kepada masa akan datang. Mungkin tak guna sekarang, tapi mungkin akan datang. Sebab you get the experience dalam mengupas gambar tu. Mengupas gambar ni sebenarnya tak banyak diajar dalam kelas-kelas sebelum ini. Itu yang saya tekankan lah. Kita back to filosofi tu semula balik. Kita back balik kepada asas balik. Akar tu balik, semula balik. Kan? Jadi kalau kita faham akar tu, jati diri kita sebagai fotografer ni, sebagai orang art ni, dia lebih kuat. Kalau orang melontarkan pelbagai soalan pun, kita boleh jawab. Itu kekuatan kita lah. Kalau siapa yang baca video-video saya, tengok video-video YouTube saya, lebih kurang aja sebenarnya. Sebab konsep fotografi sama. Saya tak kisah orang bagi saya landscape ke travel ke apa ke, dia lebih kurang sama. Dia adalah menggambar. Tetapi yang membezakan tu adalah, okey, kalau gambar travel macam ni, kalau gambar landscape mesti macam ni. Tetapi travel ke landscape ke, ini dalam konteks, kalau landscape ni lebih kepada tengok, dia ada 2. Mungkin dalam konteks journalism, mungkin dalam konteks advertising. Kalau advertising, gambar tu kena perfect. Kalau journalism, apa yang depan mata itu yang kita shoot. Tak boleh ubah, tak boleh lah nak memandai-mandai ke kan. Kalau journalism, kalau nampak tong sampah, kalau tong sampah tu menceritakan tentang keadaan landscape tu, kena shoot. Kalau advertising, kena buang tong sampah tu. Kalau siapa pernah shoot gambar architecture kat Melaka, saya pernah shoot gambar architecture kat Melaka. Architecture ni masjid-masjid Melaka. Melaka ni terkenal dengan masjid-masjid lama dia. Tapi sayangnya, masjid-masjid lama kat Melaka ni, kalau kita shoot, jenuh betul dengan elektrik, tiang-tiang elektrik tu. Kalau ikut hati saya nak ambil parang, saya nak tebas elektrik tu, nak buang elektrik tu. Tapi tak boleh. Kalau dalam journalism, tiang elektrik tu kena masukkan dalam gambar. Tapi kalau advertising, masuk Adobe Photoshop, buang tiang elektrik tu. Tak boleh. Nak nampakkan perfect gambar masjid tu. Itu different. Itu saja different dia. Tapi kita kena faham lah konsep. That's why saya kata makna niat jurugambar tu, dia hasilkan gambar untuk apa?
Kalau sekadar untuk momen saja should be no problem. Tapi kalau untuk advertising, untuk dijual dalam Shutterstock dan sebagainya, gambar-gambar tersebut must be perfect. Itu different dia. Tapi konsepnya sama, filosofinya sama, menggambar. Itu saja. Jadi mungkin sekarang ni mungkin tak digunakan, tapi insyaAllah kalau tiba-tiba pula tergerak hati tuan-tuan dan perempuan semua nak buat master esok, nak buat PhD esok kan, ini benda-benda yang boleh digunakan dalam kajian-kajian tu. Seronok sebenarnya bila kita mengkaji ni, sebenarnya kita akan jumpa lagi banyak lagi ilmu baru. Orang kata the falsafah dia. Saya suka bercakap benda-benda yang halus. Maksudnya kata apa, ilmu ni umpama setitik air dalam seluas lautan. Besar, banyak. That's why saya kata salah satu simptom budak master dan PhD ni, sebabkan dia banyak membaca, so that's why dia akan jumpa banyak benda. Memang saudara-saudari semua akan jumpa banyak sangat benda. That's why keseronokan dalam buat research. InsyaAllah, muda-muda ni memang kita technical, kita suka design dan apa semua. Tapi percayalah cakap saya, bila dah tua macam saya ni dah tua macam saya ni, 41 years old, orang kata muda lagi ni doktor. Bagi saya 41 ni 30 lebih pun sebenarnya dah berumur dah sebenarnya. 41 years old ni, kita dah mungkin dah tak larat dah. Nak fokus on the technical part. Kita dah tak larat dah nak kerja balik malam. Kita dah tak larat dah nak kerja tak ingat dunia, pergi mana-mana melepak dan sebagainya. That's why saya kata bila umur macam saya ni, kita lebih suka kepada research, lebih suka kepada macam kita nak sharing the knowledge tu dan sebagainya. Rata-rata fotografer yang hebat-hebat, yang ada industri, ada studio pun, bila dia dah sampai satu tahap umur, takkan umur macam saya nak pergi shoot gambar lagi. Saya dah tak larat dah. Dah tak larat. But that's experience to give me maturity dalam saya nak hasilkan gambar yang baik. Sebab pengalaman. Sebab tu banyak kali saya nasihatkan pelajar saya, rejection is make you perfect. Rejection. You kena reshoot. Reshoot is makes you perfect. Sebab apa? Daripada reshoot tersebut, kita akan jadi lebih baik. Boleh tahu, tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni, kita kena buat macam ni. Kita bukannya belajar macam accounting, business. Kita bukannya belajar macam diorang. Diorang baca buku, lepas tu diorang jawab periksa. Jadi diorang jawab kalau salah tu salah lah. Tapi kita salah tu buat kita perfect. Itu yang banyak student kita silap. Kita kena ada, kalau nak belajar, berdasarkan pada rejection. Rejection is make you perfect. Boleh quote kata-kata saya tu. Tapi budak-budak sekarang tak faham. Diorang tak faham, lagi-lagi ODL. Sebab apa dia ingat bila rejection tu, alamak nak kena shoot lagi kan. Tapi ada pula kena reshoot, tapi dia shoot jugalah. Tapi dia buat kesilapan yang sama sebab dia tak learn from mistake. Kalau dia learn from mistake, gambar tu akan jadi matured. That's why saya kata, nak jadi gambar tu cantik ke tak cantik, the maturity of image tu adalah daripada mana? Daripada experience dia menghasilkan gambar. Itu yang tak ada dalam orang-orang sosiologi, orang-orang masscom ni dan sebagainya yang ada pada kita. Sebab kita yang faham the technicality tu. Daripada rejection tu lah, kita boleh faham, rupanya kena pakai exposure ni, kena pakai technical ni. Yang itu buat ramai yang silap sebenarnya. Yang diorang ingat rejection tu yang buat menyusahkan diorang. Tapi rejection is make you perfect. Lagi banyak you buat salah, lagi banyak you akan belajar. Itu nasihat saya lah kepada saudara-saudari semua lah. So don't worry about the rejection. Bila you worry ke rejection, you tak learn. Tapi but if you learn from mistake, you learn from rejection, you can be perfect. Perfect ni maksudnya gambar you matured. Gambar you matured dan sebagainya. Berbalik kepada tadi tu, saya kata one day umur kita makin lama makin meningkat. Mungkin dalam satu kita career paths kita nanti, kita rasa macam wow, rasa aku dah tak larat dah nak buat the technical ni, dah tak larat nak masuk studio, dah tak larat. Sebab kita ada family. Ada family ni memang saya cakap sekatan kita adalah pergerakan kita. Kalau anak-anak makin besar, anak makin kecil lagi banyak kerja. Makin besar pun banyak kerja juga sebenarnya. Bila badan kita makin tua, so jadi kita rasa kita nak kena change the career paths kita. Kalau before this we are designer, but the next step ni adalah we are mentoring. Kita mentor anak-anak muda kita ni. One day insyaAllah
semua kita akan rasa macam tu one day. Jadi that's why saya kata saya tertarik dengan ada satu statement daripada apa yang Alibaba tu, dia kata apa? Dia kata zaman muda ni banyakkan buat silap. Bila banyak buat silap, kita akan belajar. Naik stage umur 25, kita dah banyak lead. Lead ni maknanya mengetuai sesuatu benda. That's why kita dah biarkan orang-orang bawah kita untuk bekerja. Dan kemudian kita lead. Kita betulkan dan sebagainya. Okay, sampai satu stage lagi, kita akan jadi apa? Kita akan jadi sharing. Itu yang berlaku pada orang kita ni, orang art kita ni. Sebab tu, we are share. Kita sharing. Macam saya, bidang saya dah memang saya ahli akademik. Of course, saya sharing aja. But saya kata, kalau saya tak ada knowledge about industry, it's not enough. It's not enough. Sebab tu saya kata industri, saya perlu ada knowledge pasal industri supaya saya boleh share dengan anak-anak buah saya, student-student saya dengan lebih baik lagi. Sebab tu jadi pensyarah, dia kena ada knowledge about industry and the technical part. Itu yang perlu ada lah pada semua lah. Okay? So jadi saya rasa saya dah banyak sangat cakap hari ni. Okay? Tapi saya harap apa yang saya bagi tahu ni dapat impact, berikan sedikit knowledge kepada saudara-saudari semua, tuan-tuan semua, perempuan semua. Sebab apa saya nak tunjukkan the significant, the kepentingan tu. Kepentingan kita untuk jadi seorang yang literate. Sebab apa, the one day if you maybe you go to the professional designer ke, that's why ni satu nasihat saya. Kalau kita pergi ke satu jadi professional designer, professional photographer, don't be ego. But ego penting dalam kerja. Kenapa? First, ego ni kenapa tau? Sebab apa, kalau kita ego sikit lah, jangan banyak sangat. Okay, ego sikit tu kita boleh letak harga yang betul lah. Kita letak channel harga yang betul. Kadang-kadang kalau ego tu tak ada pula, kita bagi harga yang murah-murah semua dengan tak sebanding dengan apa yang kita buat. Kita proud dengan hasil kerja kita. Tetapi dalam you belajar, untuk you ambil knowledge, ego kena buang. Tak boleh, ego tak boleh ada dalam pembelajaran. Sebab kalau ego dalam pembelajaran, you takkan pergi lebih jauh lagi. Itu sebabnya yang saya cakap pada student-student PhD saya. Saya tahu mereka ni hebat, dekat luar sana tu ada seorang tu belajar kat France. Saya kata, ya, saya tak boleh nak conduct you, tak boleh nak supervise you kalau you ego dalam diri. So that's why kenapa saya kata ego tu kena buang dalam pembelajaran. Sebab saya kata kalau tidak, nanti apa yang saya cakap semua dia bangkang. Padahal benda tu kita nak pastikan track dia betul. Nah, itu yang kata apa, kena pandai lah. Tak boleh buang ego sepenuhnya. Kalau buang ego kan kita jadi macam value kita tu orang akan pelekehkan kita. Itu nasihat saya lah daripada kacamata saya, daripada pengalaman saya. Dan saya dah lebih kurang 16 tahun, 15 tahun dalam bidang akademik. Saya jadi pensyarah dalam usia cukup muda, 25 years old, 25 tahun. Muda sangat masa tu. Ingat lagi menjadi pensyarah pakai bag alah yang macam budak-budak pakai tu. Sampai saya ingat lagi ada ustazah tu. Student saya masa tu kan dekat dalam dewan kuliah. Saya nak tengok student saya datang saya pun masuk dekat dalam dewan kuliah tu. Ustazah tu panggil, kamu kenapa lambat? Dia kata, ambil sini, masuk sini. Dalam hati cakap, ya Allah, memang nampak sangat saya ni muda time tu. Tapi waktu tu lah. Waktu sekarang kalau saya menipu, orang tak percaya. Kan? Memang nampak muka tu muka mature. Kan? Jadi, itu dah sharing sikit lah. Pada semua lah. Okay? Okay ke semua? Okay. Ada ni. Ada. Ada. Okay. Saya dengar kita mengantuk ni. Ngantuk tengah Ego dan doktor. Apa fokus pandai kau, manis dia tu memang bagus lah. Tak saja je lah, sebab apa, saya ni kadang suka story sikit kan. Story tu buat kita yalah sharing lah. Nanti satu hari nanti mungkin kelas 30 bulan ni kan, saya pun nak dengar jugalah pengalaman saudara-saudari semua kan. Kita santai-santai je kan, InsyaAllah. Tapi apa-apa saya akan bagi tahu lah. Kalau lah katanya saya tak pergi pun Terengganu pun saya buat kelas juga. Tapi jangan risau, saya lebih kepada kelas saja, bukan submit assignment. Don't worry. Mungkin 30 hari bulan tu mungkin kita just present saja. Kalau dah tak boleh pun 30 hari bulan tu kita 29 kita present saja. Habis cerita. Clear So don't worry Kalau ada masalah berkaitan dengan assignment,
let me know, message saya, jangan risau, insyaAllah mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Sebab saya faham saudara-saudari semua kerja banyak, tapi kena organize your work tu betul-betul. Betul. Yes. Saya nak tunjuk assignment 3 boleh? Saya tak tahu betul tak saya buat. Saya tak dengar. Saya nak tunjuk assignment 3 saya boleh tak? Boleh. Silakan. Tak tahu video, macam salah aja. Boleh. Tunjuk lah. Siapa nak tunjuk, boleh je, tak ada masalah. Nampak sharing? Belum lagi, tak nampak. Tak nampak tak? Okay, boleh tak semua buka kamera, saya nak ambil gambar sikit. Boleh. Nampak Okay, nampak. Okay. Ini untuk mix slide lah, tahu betul tak? Warna putih apa tahu buat. Yang ni untuk mix slide. So ini artificial light. Okay, jap, buka balik. Saya tengok. Mix light, okay. Mix ni, Mujako. Nama penuh apa Semua Muzaffar tapi orang panggil Muja. Okay. Muzaffar ni macam ni. Mix light, gambar yang dekat, okay, contohnya yang dekat background tu, dia bukan waktu malam gelap betul-betul tau. Dia yang ada warna sikit tu, yang ada cahaya sikit tu. Oh, cahaya matahari. Bukan cahaya senja kan. So, senja dengan cahaya kata apa yang dekat kata apa jambatan tu, dia gabung. That's a mix light. Oh, maksudnya tak nampak. Sebab sekarang ni ini bukan mix light dah. Ini one light je, artificial je. Oh, natural dengan tu. Ya, betul. Kalau ni artificial, betul. Yang gambar jabatan tu artificial, betul. Kalau yang ni yang saya tunjuk sekarang ni artificial tak? Kejap saya ni kejap yang ini nampak artificial lagi tu. Yang ni artificial. Okay. Kalau yang tadi tu tak nampak kan? Oh, ni okey, faham. Dia kalau mix light, artificial dengan natural light kena gabung. Oh. Maknanya gambar langit biru nampak mega tu dengan gambar lighting dekat jabatan tu kena dua-dua nampak. That's a mix light. Kalau yang ni natural light. Cuba tengok next. Yang ni bukan. Ini artificial sahaja. Oh, yang ni buat artificial. Ni artificial sahaja. Okay. Kalau yang ni? Tengok nombor 2. Saya tak nak ni Muzaffar ni apa ni kena tak nampak the next slide tu. Sekejap. Tak saya dengar. Coba balik. Sebab ni window. Okay, share semua lah senang. Nampak tak ada? Okay, ni betul. Ni betul. Silhouette just silhouette ni betul. Silhouette panggil silhouette lah. Silhouette. Ni betul lah. Silhouette ni kata pokok tu kena betul-betul legap. Itu silhouette. Oh, betul lah ni. Alhamdulillah. Ni betul. Ni betul. Kejap. Kalau yang ni artificial light ni dah betul yang ni? Artificial light ni betul. Ni betul. Kalau yang salah satu natural light dengan yang ni. Mix light aja. Mix light tu salah. Natural light betul. Betul. Sebentar Yang mana betul? Yang mana? Artificial ni betul. Okay. Ni kereta apa ni? Kereta Audi Sekarang ni kereta Audi artificial light. Sekejap saya tunjuk kan. Yang ni yang betul kat bawah ni Okay. Yang ni dah betul. Ni betul. Betul. Natural light dah betul. Betul. Natural light dia tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Natural light ni boleh juga kalau buat siang natural light. Siang tu natural light. Natural light ni ayat itu lighting yang memang Allah SWT punya yang buat benda tu. Itu natural light. Natural light ni takkan kita nak shoot gambar, kita pilih gambar golden hour, sunrise boleh, sunset boleh kan. Itu natural light juga. Kalau gambar waktu siang pun boleh juga, natural light juga. Sebab pun cari matahari itu natural light. Tak ada masalah. Dia natural light ni cahaya matahari lah kiranya.
Dia tak kisah cahaya matahari ke, cahaya bulan ke, itu adalah natural light. Dia cahaya daripada Allah SWT. Kalau mixed light, natural light dengan artificial light kena gabung. Itu mixed light. Okey, ni kena cari cahaya bulan dengan lampu. Ya, kalau kereta ni malam, lepas tu ada cahaya lampu, ada bulan tu pula nampak langit tu macam tu boleh. Itu mix. Saya ingatkan mixed light ni warna-warni. Mixed light ni, kalau lighting artificial light, dia tak kisah warna-warni is bagus, cantik. Dia tambah lagi, naikkan lagi lighting tu. Tapi, dia perlu ada natural light. Natural light ni mungkin cadangan saya, Muzaffar, ambil gambar sunset tu yang waktu mega matahari tengah nak turun tu kan. Nampak senja tu, itu mixed light. Itu betul. Itu betul lah tu. Dua dah betul lah. Artificial light boleh, mixed light boleh. Artificial light ni tak kisah lampu apa pun tak ada masalah. Artificial light. Yang ni pun dah betul, Doktor? Ni betul. Natural light silhouette. Betul lah tu. Okey, betul. Thank you, Doktor. Okey, sama Okey. Ada lagi nak tunjuk? Saya nak tunjuk Doktor, boleh? Silakan. Entire screen. Doktor, belum nampak lagi kan? Belum lagi. Alright. Belum lagi ke? Okay, dah nampak ke? Nampak? Okay. Ini Natural light. Betul. Okay. Ini silhouette natural light juga. Betul. Okay, ni artificial light. Tak nampak lagi. Cuba cari lagi. Tak nampak artificial light tu. Dia satu, pastikan artificial light tu, dia lighting ni bahaya ni sebab dia ada karakter. So dapatkan karakter lighting tu. Artificial light tu. Alright. Okay, next. Mixed light. Ni betul, tapi artificial light tak sampai. Natural light dapat. Tadi kalau Muzaffar tadi dapat yang langit macam ni, betul. Kan campur dengan lighting yang bangunan dia tu, tu betul. Tapi yang Sharifah punya pula, natural light dapat. Artificial tak dapat. Artificial dapat tu dapat, tapi strong 8 je. Ya? Dia kena campur lah dia. Dia kena campur artificial dengan natural light. Tapi Sharifah ni dia dapat, tapi artificial tu sikit je, strong 8 je. Natural light tu nampak lebih dominan daripada artificial light. Kan? Boleh lah, tapi cuba carilah. Contohnya nak mudah, buat je dekat bandar KL ke bandar apa. Sharifah duduk mana, Sharifah? Tanjung Malik. Kat Perak kan banyak bangunan-bangunan lama ke apa semua kan. Shoot je lah waktu malam tu. Tak ada masalah. Sunrise boleh, sunset boleh. Okay? Betul. Ya saya. Yang artificial light kalau ambil gambar dalam light box tu boleh? Boleh? Maksudnya ambil gambar contoh kalau produk ke packaging. Boleh? Dalam mini studio panggil. Boleh. Sebab artificial light. Boleh. Artificial, okey. Boleh, tapi sebab subjek kita landscape. Kita punya subjek kita landscape. Ambil landscape lah. Okay. Kan. Okay. Kat mana? Kat rumah ya, Ali? Kat rumah. Okey lah. Rumah banjir tak? Tak, saya rumah mati tak banjir. Tak banjir, alhamdulillah. Okay. So, ada lagi soalan? Jangan risau sebab apa nanti nota dengan kata